والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat menyambung pengajian hadis Riyadhus Shalihin, sebagai ganti kepada Dr. Mahyudin yang tak boleh lagi merentas sempadan negeri kan, fatrah dalam tempoh PKPB ini. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita dengar ni insya-Allah kan kita beroleh manfaatnya, kita beroleh kekuatan. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang elok yang kita akan dengar pada malam ini insya-Allah. Baik, kita sambung hadis yang ke-6 dalam bab kelebihan solat berjamaah. Ada dua hadis lagi kan, sebelum masuk bab baru. Baik, hadisnya daripada qala al-musannif rahimahullah, berkata al-Imam an-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, nafa'ana Allahu bihi wa ulumihi fid darain. Wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis riwayat daripada Abdullah ibn Mas'ud kan, seorang sahabat Nabi yang begitu yang alim kan, dan dia ni terkenal salah seorang daripada guru Al-Quran yang besar lah kan, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, katanya, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawati haitsu yunada bihin. Maksudnya kata Ibn Mas'ud, sesiapa yang ingin menjadikan dirinya ini kan dapat berjumpa dengan Allah Ta'ala kan, kelak pada hari kiamat nanti dalam keadaan muslim. Ini pasti husnul khatimah lah tuan-tuan kan. Untuk berjumpa Allah ni maksudnya matilah kan. Dia bahasa kiasan kan, fulan bin fulan ke mana dia dah berjumpa ilahi kan, menghadap ilahi, yang itu maksudnya matilah kan. Sesiapa yang ingin mati dalam keadaan muslim, itu pasti kita panggil istilahnya husnul khatimah kan, mati dalam keadaan baik kesudahannya. Sesiapa yang ingin mati kesudahannya sebagai seorang muslim, pasti semua orang nak, tapi ada kena buat sesuatu. Apa kena buatnya? falyuhafiz ala haula'is salawati haitsu yunada bihinna, maka hendaklah dia memelihara sembahyang 5 waktunya itu, melakukan sembahyang 5 waktunya itu di mana sahaja tempat diazankannya kan, tempat dilaungkan azan kan, tak semestinya di surau ni lah, tak kisah mana-mana kan. Kita ada kerja kan, kita berhenti kan, kita buat kerja, tiba-tiba terdengar soran azan kan, di mana surau ke, di masjid ke kan, maka sembahyang terus kan, sembahyang terus haitsu yunada bihinna kan. Rupanya ini rahsia mengikut Abdullah ibn Mas'ud kan. Abdullah ibn Mas'ud tuan-tuan, nak rasa kehebatan dia kan, waktu dia kan, waktu hidupnya Rasulullah SAW, Abdullah ibn Mas'ud antara 4 orang guru Al-Quran yang diiktiraf oleh Rasulullah kan, sehingga Nabi kata apa? Khudhul Quran min arba'ah, siapa yang nak belajar Quran
ambillah daripada 4 orang ni. Ini kita panggil sertifikat ataupun sijil yang paling tinggi lah tuan-tuan, diiktiraf oleh Rasulullah. Kan, dia sempat baca Al-Quran depan Rasulullah, khatam depan Rasulullah, dan Rasulullah kan mengiktiraf bacaannya bagus. Siapa salah seorang daripada 4 itu yang disebut dalam sebuah hadis, mula-mula sekali nama disebut Abdullah ibnu Mas'ud. Sehingga punah sekali yang Abdullah ibnu Mas'ud dia kata apa? Tiada satu ayat dari dalam Al-Quran melainkan aku tahu di mana turunnya, bila turunnya, pada siapa turunnya, dan segala apa yang berkaitan dengan ayat itu. Kan, dia tahu, alimnya, masya-Allah. Kan, jadi kata-kata dia pun diambil kira lah, kan, diambil kira. Dia kata sesiapa yang inginkan kan berjumpa Allah, yakni mati, meninggal dunia, kan kelak dalam keadaan muslim, hendaklah dia menjaga betul-betul sembahyang 5 waktu ini, dengan erti kata bersembahyang ataupun menunaikan solat di dalam waktunya. Kan, tunaikan solat dalam waktunya, bukan setakat dalam waktunya sahaja, di mana sahaja tempat dilaungkan azan. Kan, di mana sahaja tempat dilaungkan azan, sembahyang terus. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum, sesungguhnya Allah Taala, sambungnya lagi, sesungguhnya Allah Taala telah mensyariatkan untuk nabi kamu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, sunanal huda, kan, sunnah kan, jalan-jalan untuk mendapat hidayah. Allah Taala sediakan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad, banyak jalan untuk mendapat hidayah. Jalan paling besar untuk dapat hidayah ialah jaga solat 5 waktu ni. Di mana saja kita berada, jagalah betul-betul. Disambung apa dia kata ni? Wa inna min sunanil huda, dan antara jalan-jalan hidayah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya menjaga solat 5 waktu di mana sahaja tempat dilaungkan azan, itu adalah salah satu jalan hidayah. Kan, dari salah satu daripada jalan-jalan hidayah, jalan-jalan yang boleh menyampaikan kita kepada hidayah, dapat hidayah melalui solat. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, dan dia sambung lagi, dan sekiranya kamu bersembahyang di rumah-rumah kamu, kama yusalli hadzal mutakhallif, sebagaimana bersembahyangnya orang-orang yang tak pergi ke masjid, fi baitihi, kan, bersembahyang di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, nescaya kamu telah meninggalkan sunnah nabi kamu. Sunnah nabi kita sembahyang di masjid, kan, sembahyang di masjid. Termasuklah surau, kan, surau pun dikira masjid, kan. Itu sunnah nabi. Kalau kamu bersembahyang di rumah, nescaya kamu telah meninggalkan sunnah nabi kamu. Walau taraktum sunnata nabiyikum, dan sekiranya kamu telah meninggalkan sunnah nabi kamu, la dhalaltum, nescaya kamu akan sesat, nescaya kamu akan terseleweng. Adakah sembahyang di rumah sesat? Tidak. Kan, bila kita mengasingkan diri daripada jemaah masjid, jemaah surau, maka kita seumpama seekor biri-biri yang berjauhan daripada kumpulan biri-biri yang besar. Kan, dalam sebuah hadis lain disebut, kenapa tu? Ibarat kata kalau biri-biri itu duduk jauh, kan, mengasingkan diri daripada biri-biri yang ramai, sekumpulan biri-biri, maka agak-agaknya serigala nak makan yang mana dulu? Kan, pasti serigala, kan, ataupun haiwan-haiwan buas ni, dia akan kejar yang duduk seorang-seorang, kan, duduk sekor-sekor tu dulu. Maka itulah ibarat iblis ataupun syaitan, yang mana dia mudah goda dulu, kan, dia akan goda yang jauh daripada jamaah, yang jauh daripada perkumpulan ramai. Adapun yang bersama jamaah, maka kuatlah hubungan mereka, ikatan mereka, kawalan, kan, daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelak kita akan tengok, kan, itulah yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud nanti.
Jadi rupa-rupanya bersembahyang secara berjemaah di tempat dilaungkan azan, pastinya di masjid surau, itulah yang terbaik, yang patut kita usahakanlah. Kalau tidak kan kalau kita ni sentiasa duduk melazimi kan sembahyang di rumah saja tanpa pergi ke masjid, itu dibimbangi kan, boleh terseleweng daripada jalan yang benar kan, boleh terseleweng daripada jalan hidayah. Kenapa? Bila kebersamaan kita di masjid surau kan secara berjemaah, yang pertama menguatkan hubungan silaturahim, yang kedua di samping itu bukan setakat solat, kita boleh kan berbincang-bincang dan sebagainya, menambah ilmu kan, ada keraguan, ada kemusykilan agama, ada tempat untuk bertanya kan. Itu yang perlu kita carilah kan. Berbanding kalau di rumah saja kan, tak ada sumber lain melainkan sumber contohnya internet saja kan. Jadi kemungkinan kan terseleweng tu tinggilah kan. Baik. Lagi katanya, walaqad ra'aituna wama yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Kata Ibnu Mas'ud pula, kami dulu bila ni kan, di zaman Nabi dulu kan, waktu para sahabat masya-Allah kuat-kuat iman mereka, walaqad ra'aituna, aku pernah melihat kan keadaan kami waktu di zaman Nabi dahulu, wama yatakhallafu anha illa munafiq. Zaman Nabi dulu tuan-tuan, masya-Allah kan, yang tak bersembahyang jemaah ni dibimbangi ataupun dikenali kan, seolah-olah zaman Nabi dulu kan, yang tak datang ke masjid surau ni kan, seolah-olah seorang munafik tuan-tuan kan. Nak ceritanya orang yang iman kuat sepatutnya kan, tanpa keuzuran jemaah datanglah ke masjid surau kan. Kalau di zaman Nabi dulu yang tak datang masjid surau ni kan, seolah-olah dipandang kan, dipandang ni golongan munafik kan. Kenapa? Orang munafik terutamanya solat subuh dan solat Isyak kan, mereka jarang datang kan. Kenapa subuh dan Isyak jarang datang? Kerana kedua-dua waktu itu kan keadaan cuacanya gelap kan. Di waktu subuh memang gelap sikit, waktu Isyak pun memang gelap banyaklah kan. Jadi orang munafikin ni, mereka ibadat dorongannya adalah untuk riak, untuk menunjukkan kepada orang bahawa kami solat. Jadi bila nak tunjuk pada orang solat ni, kalau sembahyang dalam gelap orang tak nampak kan. Jadi apa yang menggembirakan mereka? Kalau mereka datang waktu-waktu yang siang tu, Zuhur, Asar, dia akan datang kan. Waktu terang lagi, Maghrib datang lagi. Sebab apa? Waktu terang, waktu tak banyak halangan kan. Waktu tak banyak halangan. Adapun subuh dan asar, masya-Allah kan, nanti dia akan cerita lepas ni tajuk baru. Subuh dan asar banyak halangan dia kan. Subuh dengan sedap tidurnya, Maghrib pula kan, Isyak pula tengah malam, kerana apa? Mengantuk dah pula kan. Jadi malas nak datang ke masjid surau. Baik. Walaqad ra'aituna wama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Zaman kami dulu, kata Ibnu Mas'ud, zaman kami bersama para sahabat dulu kan, yang tak datang solat berjemaah itu orang yang dikenali dengan nifaknya, munafiknya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi. Bersungguhnya para sahabat nak pergi sembahyang berjemaah ni, sehingga kan ada lelaki di zaman sahabat dulu ni dipimpin nak datang ke ke masjid tu, terpaksa dipimpin. Kenapa? Tak mampu nak jalan sendiri. Maksudnya orang yang sakit keuzuran, tak mampu nak berjalan sendiri, sanggup cari orang yang boleh pimpin dia. Kiri kanan ni pimpin. Bayangkan mana kira orang tu memang betul-betul tak larat lah ni kan. Dipimpin sampai dibawa pimpin tu sampai masuk soft kan, berada di sebelah kiri kanannya. Kenapa?
kerana bersungguhnya nak sembahyang berjemaah, kan? Sanggup dipimpin. Cuba tengok tu. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulain, kan? Dipimpin, dibawa bersama dengan dua lelaki lain hatta yuqama fi saf, sehingga didirikan dia tu di saf, kan? Rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim. Kan? Baik, hadis sahih. Wa fi riwayah lahu qala, dalam satu riwayat daripada Ibnu Abbas juga, katanya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allama sunanal huda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami jalan-jalan hidayah. Wa inna min sunanil huda, dan antara jalan-jalan hidayah yang boleh bawa kepada hidayah ialah as-salata fil masjidil ladzi yu'adzana fihi, ialah bersembahyang, bersolat di masjid yang dilaunkan padanya azan, kan? Kalau sebelum ni apa tuan-tuan, kiasannya kayu ukur macam ni je lah. Kita waktu dengar azan, kan, sebelum ni kita dengar cerita tentang Abdullah ibnu Ummi Maktum, kan, seorang buta, kan, yang bila tanya Nabi, Nabi kata, selagi mana kamu dengar azan, maka datanglah tu orang buta, tuan-tuan. Kita bayangkan macam ni je, bila kita dengar azan ni nak cari semangat, susah mana kita, kan, halangan besar mana kita fikir satu je, aku ni dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum ni macam mana, kan? Situ ya pegang. Aku ni bukan orang buta, kan? Kalau nak banding dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum, Nabi suruh pergi lagi ke, kan, ke masjid, maka aku ni lagilah, kan, kita banding tu, bila kita banding, takkanlah aku, kan, lagi lemah daripada Abdullah ibnu Ummi Maktum, kan? Orang buta pun kena bawa ke masjid. Dalam kisah ni lagilah, kan, orang yang dah uzur tak larat nak pergi seorang, dibimbing oleh dua orang pun pergi ke masjid. Itu zaman sahabat, kan? Zaman sahabat. Maka kita kena usahakan lagilah, kan? Walaupun di zaman kita ni kita kata maklumat tu dah banyak, kan, cuma masalah sekarang ni masalah iman lah, kan. Iman kita lemah. Tak apa, insya-Allah daripada semasa ke semasa kita menjadi orang yang lebih baik lah, kan. Itu dia sunanal huda, kan. Kan, jalan-jalan yang boleh membawa kepada hidayah, kan. Dia zaman Nabi dulu, tuan-tuan. Awal-awal Islam orang tak nak masuk Islam ni, kan. Sebab itu susah, kan. Hatta bila dah berpindah ke Madinah pun ada sikit-sikit orang masuk Islam. Bila ramai orang masuk Islam, bila berlaku peperangan Badar, orang Islam menang, kan. Pada tahun kedua Hijrah berlaku peperangan Badar, maka Islam menang. Ketika itulah orang yang berada di Madinah, kan, nak zahirkan kekufuran, yang masih kufur ni, nak zahirkan kekufuran dah tak berani lagi lah, sebab orang Islam makin ramai. Apa mereka boleh buat? Sembunyikan kekufuran mereka, dakwa luaran, kami dah Islam juga dah, kan. Itu yang munafik tu, kan, menyembunyikan kekufuran, menzahirkan mereka ni Islam. Jadi orang yang pura-pura Islam ni, kan, dia tak sama macam orang Islam cara dia, kan. Hatta semayang pun, semayang biar nak tunjuk kepada orang, bukan kerana semayang betul-betul Allah ni, kan. Dalam hati dia iman tak ada. Dia sekadar nak tunjuk kepada orang, aku ni pun Islam juga, kan. Aku pun ni Islam. Jumpa orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kan. Masa semayang, tapi semayangnya kosong. Semayangnya kerana nak menunjuk, kan. Bila masa nak menunjuk, masa terang lah, kan. Waktu zuhur, waktu asar, waktu siang. Kalau dah waktu malam-malam, waktu susah, subuh-subuh, dah jadi berat. InsyaAllah, kan, Allah beri kekuatan kepada kita. Terus, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, hadis daripada Abi Darda pula, seorang sahabat Nabi juga. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salatu
illa qad istahwadha 'alaihimus syaitan fa 'alaikum bil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Satu hadis yang lebih kurang sama, cuma saya bagi terjemahan dulu. Kata Abu Darda, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada pun di kalangan 3 orang yang berada dalam satu kampung. Ini dia sebenarnya dalam kampung bukanlah ada 3 orang, tapi hatta satu kampung yang kecil. Kampung ni zaman dulu ialah satu perkumpulan manusia, kan, nak menetap di satu tempat, tak kiralah dalam hutan mana ke, kan, bila dah 3 orang ke atas, bila dah ramai, kan, orang tu memang nak menetap kat situ, namanya kita dah zaman dulu namakan kampung lah, kan. Termasuk kampung juga kawasan penempatan manusia, kan, di bandar-bandar, di taman-taman. Okey, hatta kalau 3 orang pun, kan, kata Nabi, tiada pun 3 orang yang berada dalam satu kampung, wala badwin, ataupun dalam kawasan penempatan sementara. Badui ni, badwin ni ialah orang yang tak menetap, kan. Kalau tuan-tuan pergi ke tanah Arab, di bukit-bukit kawasan pedalaman, orang Arab badui ni dia jenis bukan tak ada, dia tak ada rumah tetap, kan, dia ada kemah, kan. Mana-mana tempat yang ada air boleh hidup, dia akan duduk situ, kan. Dia akan berpindah-pindah, pindah, kan. Kita panggil Arab Badawi lah, kan, Arab Badui. Kalau di mana-mana tempat, sama ada di kampung ke, kawasan penempatan ataupun kawasan transit mana-mana, 3 orang la tuqamu fihi mussalah, yang tidak didirikan di kalangan mereka itu sembahyang. Sembahyang, maknanya tak didirikan sembahyang. Ada 3 orang, kan, tak didirikan sembahyang, illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Kalau 3 orang tak buat solat, iaitu solat berjemaah yang dimaksudkan, masing-masing sembahyang seorang-seorang, maka kata Nabi, qad istahwadha alaihimus syaitan, syaitan yang menguasai mereka, kan. Hidup seorang-seorang, syaitan yang menguasai mereka, kan. Fa'alaikum bil jamaah, maka kata Nabi, maka wajib ke atas kamu, hendaklah kamu tunaikan solat itu secara berjamaah, kan. Jangan hidup nafsi-nafsi seorang-seorang, tak, kan. Tambah-tambah dalam Islam ni, masya-Allah, satu keistimewaannya, setiap orang yang ada iman dalam hati, orang Islam dengan orang Islam yang lain, walaupun berbeza warna kulit, berbeza bangsa dan sebagainya, itu dianggap saudara se-Islam, kan. Itu lebih orang Islam ni, kan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, kan, ikhwah, kan. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah antara mereka. Kalau berlaku perselisihan, jangan kita jadi botol api pula, kan. Orang ni dah, kan, berlain pandangan, berselisih, kita pula pergi cocok api, kan. Pergi apa, tambah minyak. Api dah ada sikit-sikit, tambah minyak, maka api semakin besar. Itu haram hukumnya, kan. Seloknya damaikanlah antara mereka. Jadi bila jumpa sama Islam, pertama sekali salam dulu, kan. Walaupun tak kenal, kan. Mana-mana tempat kita berhenti, transit, RNR dan sebagainya, kan, di surau, kan, jumpakan kawan, Assalamualaikum, kan, ajak sembahyang sekali, kan. Untuk apa? Ni rupanya kata Nabi, hendaklah kamu berjemaah. Kenapa? Nabi bagi alasan, fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, sesungguhnya kata Nabi, serigala akan makan kambing yang menyendiri, yang jauh duduk daripada kumpulan yang ramai. Macam saya sebut tadi lah, tuan-tuan, bila, kan, bila berseorangan, maka gangguannya banyak. Sebab tu kita nak musafir pun, kan, kalau boleh, kalau musafirnya jauh, jangan musafir seorang-seorang, kan. Tambah-tambah zaman dulu, kan, banyak musibahnya, banyak apa, perompak-perompak dan sebagainya, kan. Sekarang ni pun ada juga. Cuma sekarang ni lebih aman lah, kan. Ada kawalan dan sebagainya. Fa innama ya'kulu dhi'bu, kata Nabi, sesungguhnya serigala akan memakan
kambing yang duduk menjauh menyendiri, kan. Nabi dia lebih suka kita ni, kan, berjamaah, kan, walaupun tak kenal berjamaah. Nampak orang zahirnya, kan, sembahyangnya okey, sempurna, ikut dia, kan. Tak kisahlah siapa dia, kan, dia tua ke, dia muda ke, kan. Yang pentingnya, kan, wujudkan jamaah. Baik. Itu, kan, antara pengajarannya daripada hadis ini, kata pengarang, gesaan supaya solat jemaah, kan. Jangan nafsi-nafsi, jangan sorang-sorang, kan. Antaranya sebab apa, kan, untuk mengalahkan syaitan, terutamanya kalau orang semayang ni, kan, ada was-was syaitan juga, kan. Ada was-was. Kita semayang seorang, kadang-kadang, kan, kalau kita tak cukup rakaat pun, kan, kita tak perasan, kan, berbanding dengan ada 2 orang, ada 3 orang, kan. Imam salah, subhanallah kat belakang, kan. Ingat imam ni, aku ni tak cukup lagi punya, kan. Macam tu, kan. Mengelakkan daripada was-was lah, kan. Baik. Baik. Okey, masuk bab yang baru, babul hathi ala huduri al-jamaah. InsyaAllah sempat lagi 2, 3, 4 hadis. Babul hathi ala huduril jamaati fi subhi wal isya. Ni kecil tajuk ni, 2, 3 hadis, 3 hadis semua. Bab pada gesaan supaya menghadiri Jumaat di waktu subuh dan isya, kan. Kata ulama, walaupun disebut subuh dan isya, bukan maksudnya kena hadir jemaah ni subuh dan isya sahaja, kan. Kena hadir kalau boleh semua waktu, kan. Cumanya subuh dan isya ni antara, kan, waktu yang sukar untuk kita hadir, kan. Banyak halangan dia ni, banyak halangan dia. Mari kita tengok, kan. Wa an Uthman bin Affan, hadis daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla al-isya'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail. Masyaallah, ni kita panggil kelebihan solat berjemaah, solat isya' berjemaah. Kata Nabi, sesiapa yang mendirikan solat isya' secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah berqiyam separuh malam. Berqiyam ni qiyamul lail lah, kan. Siapa yang melakukan solat isya', menunaikan solat isya' secara berjamaah, maka pahalanya seolah-olah dia telah, kan, menghidupkan separuh malam, kan. Malam kita ni daripada maghrib sampai subuh, kan, bagi 2, kan. Maghrib pukul lebih kurang pukul 6 lah kita kata, kan. Subuh subuh lebih kurang pukul 6, maghrib lebih kurang pukul dalam pukul 7 lah kita kata, kan. Berapa waktu dia? 13 jam, kan. 13 jam bagi 2, kan, dapat dalam 6 jam setengah. Bayangkan daripada ni, daripada apa, maghrib sampai, kan, pukul mungkin 12, pukul 1 malam, kan. Seolah-olah kita hidupkan malam tu dengan solat, kan. Lebihnya solat berjemaah, walaupun solat isya' berjemaah tu mungkin masanya mungkin 5 minit saja, kan. Tapi pahalanya seolah-olah kita menghidupkan separuh malam. Kemudian sambungan lagi, wa man shalla subha fi jamaah, dan sesiapa bersolat subuh dalam jamaah, fa ka'annama shalla al-laila kullah, seolah-olah dia bersembahyang malam keseluruhannya. Kata ulama, bukan maksudnya sembahyang subuh tu lebih baik daripada sembahyang isya', tidak, separuh-separuh. Siapa yang sembahyang isya' berjemaah, maka seolah-olah dia menghidupkan separuh malam. Siapa yang solat subuh berjemaah, dia dapat separuh malam lagi, kan. Maka kalau digabungkan dua, siapa yang solat isya' dan subuh berjemaah, maka seolah-olah dia berqiyamul lail pada malam itu, kan. Qiyamul lail ni bukan perkara mudah,
kan. Tapi itulah rahmat Allah Ta'ala nak beri pahala banyak pada kita. Kita semayang berjemaah subuh dan isyak pun dah dikira seolah-olah kita berkiam pada malam itu, kan, berkiam pada keseluruhan malam. Itu maksudnya. Rawahu Muslim, hadis sahih ni, riwayat Muslim. Wa fi riwayat At-Tirmidzi, dan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi daripada Uthman bin Affan juga, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-isya'a fi jama'ah kana lahu qiyamu nisfi lailah, wa man syahida al-isya'a wal fajra fi jama'ah kana lahu ka qiyami lailah. Ini lebih jelas huraian dia. Kata Nabi, sesiapa yang bersembahyang isyak secara berjemaah, maka seolah-olah dia telah berqiyam separuh malam. Dan sesiapa yang bersembahyang isyak dan subuh secara jemaah, maka seolah-olah dia telah, kan, melakukan qiyam sepanjang malam, kan. Sepanjang malam daripada maghrib ke isyak. Bukan mudah nak buat tu, kan, maghrib ke isyak, kan. Itu dari segi pahala lah tuan-tuan, kan. Dari segi pahalanya besar fadilat ni. Pahalanya menyamai qiyam keseluruhan malam. Seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW pernah bersabda, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atawhuma walau habwan. Muttafaq alaih, hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kalaulah, maksudnya Nabi bersabda, dan kalaulah mereka mengetahui fadilat, kelebihan, kan, solat pada waktu isyak. Tamah ni waktu malam gelap. Malam gelap ni, kegelapan malam ni sembahyang isyak lah, kan. Kalaulah mereka mengetahui, mereka tu sesiapa sajalah manusia, kan, orang yang manusia lah kita kata. Kalaulah manusia mengetahui kelebihan solat isyak, solat di waktu gelap malam, solat isyak, dan solat di waktu subuh, solat subuh, nescaya la atauhuma walau habwan, nescaya mereka akan mendatangi sembahyang isyak dan subuh ini, kan, walau habwan, walaupun dalam keadaan merangkak. Walau habwan, kan, ataupun kita disebut kat sini walaupun dalam keadaan merangkak, iaitu berjalan di atas dua tangan dan dua lutut. Ataupun zahfan alal maq'adah, ataupun terpaksa mengesot, tuan-tuan. Berjalan dah tak boleh, boleh mengesot saja, mereka akan mengesot, kan. Nak ceritanya, kalaulah manusia tahu betul-betul, kan. Sekarang ni masalahnya kita tak tahu, tak nampak ni, kan. Pahala ni benda yang tak nampak, kan. Besar mana pun disebut, kan, benda tak nampak. Kalaulah, kan, pahala ni benda yang nampak, tak payah panggil orang, kan, mereka akan datang, kan. Seperti apa misalnya, kan, diberi contoh, kalaulah setiap kali kita sembahyang, kan, angkat sejadah nampak duit, kan, RM500 saya, kan, tak payah beritahu dah, kan. Ini masalahnya benda yang tak nampak, kan. Pahala ni kat mana? Pahala ni di akhirat. Apa yang mendorongnya? Bateri dalam hati kita ni iman, kan, percaya pada Allah Ta'ala, yakin dengan syurga neraka, barulah rasa semangat nak datang, kan. Kalau Nabi kata apa? Kalau manusia tahu betapa besarnya fadilat, kan, nescaya mereka akan datang, kan, untuk sembahyang subuh dan sembahyang isyak, kan, secara berjamaah. Kenapa dikhususkan dua waktu? Disebut kat sini, kerana dua waktu ni waktu yang tubuh kita ni setting dia nak rehat, kan. Kalau di awal-awal pagi tengah sedap tidur, ada dia panggil tibun naum, kan, tengah sedap tidur, kan, dengan selimut lagi, dengan aircon sedap lagi, kan, kan, berat tu. Tapi siapa yang mampu untuk mengalahkan tu, itulah, kan, satu nikmat yang besar yang Allah beri pada dia, kan. Nikmat yang besar. Guru saya dulu pernah berkata, dia kata apa? Subuh
sunat subuh pun lebih baik daripada dunia dan seisinya, apatah lagi fardu subuh kan. Fardu ni tak ada nak banding dengan yang sunat. Fardu ni lagi tinggi martabatnya kan. Kalau sunat subuh pun kan lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka fardu subuh kan tiada tandingan lah, lebih lagi lah, berganda-ganda lebih daripada kan yang sunat tadi. Baik. Walau habwan, terpaksa mengangkat tu. Kita Allah bagi sihat kan, boleh jalan, boleh berlari, boleh melompat. Tapi itulah kan, bila iman dah lemah kan, itulah yang kita datang ke masjid surau, dengar hadis-hadis macam ni, biar naik balik kan. Aku ni rupanya kan sebelum ni dah lari sikit daripada track dia kan, daripada landasan dia kan, dah slow. Sedangkan mati tu benda yang yakin kan. Baik, hadis terakhir. Wa anhu, dalam bab ni hadis terakhir. Wa anhu, dan daripada Abi Hurairah juga, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun athqala 'alal munafiqin min salatil fajr wal 'isya. Nabi sendiri mengatakan tiada solat yang lebih berat ke atas orang munafikin kan, berbanding dengan solat subuh dan solat isya. Dua-dua ni paling berat ke atas orang munafikin kan. Kalau sembahyang zuhur mudah kan, tengah gagah-gagah tengah waktu siang kan, nak banding dengan solat subuh. Subuh sudah cerita tadi kan, sedap tidur lagi. Habis isyak macam mana? Isyak waktu dah, kita panggil bateri, kalau telefon tu tinggal satu bar lah kan. Tinggal satu bar ni dah keletihan. Kenapa? Di siang-siang hari dah guna kodrat, angkat itu angkat ini, dah letih dah. Malam tu dah slow. Berat juga kan. Berat apa? Nak mengantuk, nak tidur lah pula. Tambah pula macam saya sebut tadi, orang munafikin ni kalau gelap-gelap ni susah lah sikit nak tunjuk ke orang kan. Dia sembahyang dia riak kan, nak menunjuk-nunjuk kan. Waktu gelap-gelap kita sembahyang, masya-Allah, malam-malam pun macam siang kan, lebih terang daripada siang lagi dah. Sebab ada lampu. Kalau di masjid Nabi dahulu tuan-tuan kan, lampu-lampu kan, lelat-lelat ni semua tak ada kan. Jadi dalam gelap, muka-muka pun sama-sama aja nampak kan. Lagilah berat orang munafikin. Sebab tu Nabi kata sembahyang yang paling berat ke atas orang munafikin ialah sembahyang subuh dan sembahyang isya. Walau ya'lamuna ma fihima, dan kalaulah ya'lamuna, rupanya merujuk kepada orang munafikin. Kalaulah orang munafikin itu tahu fadilat sembahyang subuh dan isya, la atauhuma walau habwan, lebih kurang sama tadi, nescaya mereka akan datang walaupun terpaksa merangkak. Orang merangkak ni kan, kerana tak mampu nak berjalan kan, merangkak pun datang juga kan, masya-Allah. Baik kan. Jadi walaupun hadis ini disebut tentang munafikin, kita pun lagilah kan, kita ni sebagai orang mukmin, sepatutnya orang mukmin ini mengimpikan ganjaran daripada Allah, inginkan pahala daripada Allah, inginkan syurga daripada Allah. Maka terlebih-lebih lagi kita kan berusaha sungguh-sungguh kan, kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Rupanya jaga solat di waktunya itu antara tanda husnul khatimah kan. Apa-apatah lagi kalau mati dalam keadaan tengah solat kan. Hari ni saya dapat satu klip kan, orang Arab kan, tengah solat tuan-tuan, masa dia rokok kan, sikit-sikit dada sikit, masa dia rokok tu terus tumbang kan. Ganti imam lain lah. Tapi nak ceritanya orang tu mati dalam kan, dalam keadaan husnul khatimah lah tu kan, mati dalam solat tuan-tuan kan. Kita ni belum pasti lagi kan, mati dalam keadaan husnul khatimah kan. Mari iblis kan, general syaitan mari masa kan, sebelum kita meninggal kan, takut goda kita macam-macam. Orang ni tak ada godaan dah, mati dalam keadaan iman tuan-tuan. Ada yang mati dalam keadaan sujud kan. Al-Imamul Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, dalam satu riwayat yang pernah saya baca kan, mati dia bila? Masa sujud kan. Mati dia masa sujud kan. Sujud mati, masya-Allah, itu lagi besar lah kan. Mati dalam keadaan baik kan, mati dalam keadaan
baik dalam keadaan ada iman. Baik, dah masuk waktu. Alhamdulillah kita dah sampai stesen yang bagus ni. Minggu depan insya-Allah kita baca masuk bab baru, babul amri bil muhafazati ala salawatil maktubat. Bab pada suruhan supaya menjaga sembahyang fardu 5 waktu, wan nahyul akid, dan larangan yang bersangatan, wal wa'id asyadid, dan amaran keras kepada sesiapa yang ingin meninggalkannya sembahyang 5 waktu tu. Insya-Allah kita sambung pada minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.